Okay. Alright, so now we continue for the second part of the lecture for chapter 3 Boolean algebra. So previously we have learned about 11 rules for the rules of the Boolean algebra, but you need to remember that there are two rules at the last rules, which is rule number 10 and rule number 11. So these two rules is very important for you to understand. So at least these two rules are going to be used when we learns about the simplifications of the rule of the Boolean algebra. Okay, so dua rules 10 dengan 11 ni sangat-sangat penting lah untuk you understand, sebab factorize ni dan juga 10 and 11 ni akan digunakan banyak terutamanya these rules lah. Okay, when you see the A plus B and C inside one brackets, then bila kita nak expand tu dia ada a method of how we can expand this algebra. So dua rules ni memang sangat penting lah bila kita nak learn about the simplifications. Okay, untuk kita simplify the expression. Alright, so let's look into the first example. Okay, so kita punya objektif kat sini adalah untuk kita ringkaskan ataupun simplify the expressions as simple as we can lah. Kalau boleh sampai habis lah, sampai dah tak boleh kita nak ringkaskan. Alright, so as you can see the first example, okay, so we have these expressions. Kita ada expression ya, y equals to a inverse plus ataupun or saya akan gunakan plus untuk mudah sikit so plus tu faham plus tu equals to or lah. Okay, a plus b plus c. Okay, so dekat sini bila kita nak buat simplifications, alright, so dekat sini awak nampak dia menggunakan rules 10 dan juga rules 11 so soalan lain dia banyak pakai rules 10 and rules 11. So kalau rules 10 tadi ingat tak apa yang kita boleh buat? Okay, kalau saya tunjuk kat sebelah sini so rules 10 dia macam ni kan. Okay, a plus b plus c so something macam ni, betul? So apa yang berlaku adalah dia akan jadi a plus b a, betul? Tengok balik rules 10, a plus b and then n a plus c. Rules ni kena faham so bila kita nak expand dekat sini, as you can see that we have this one, kita ada a and then kita ada a b c, betul? Kita punya target adalah sebab kita faham kita nak simplify. So as you can see that kita tahu kalau sekarang tujuan kita nak simplify. Kenapa kita nak pakai rules 10 ni? Sebab kita nampak kita ada a bar, betul? The first one is a bar kan, and then kita ada a. So kita tahu kalau a bar plus a, apa yang akan berlaku? 1. Okay, because of plus kan. Jadi salah satu input tu akan tetap 1. Akan ada input yang akan is equal to 1. Jadi or tu kita faham kalau ada salah satu input 1 then the answers will be 1. Jadi apa kita nak buat kat sini adalah kita nak try untuk simplifykan yang ni, yang first one ni, nak jadikan dia supaya dapat equals to 1. Jadi kita dah boleh dapatkan expression yang seterusnya lah. Okay, jadi boleh faham kenapa kita nak kena pakai rules 10. So bila kita apply the rules 10, what happen here? So yang ni I padam dulu Alright. So when we apply the rules 10, okay, as you can see that we have a bar y equals to a bar plus abc. So our target is to remove a bar plus a so we can use rule 10, then something like this betul? So akan dapat n lah kat situ, and then a bar plus bc. So yang this one we can remove lah. Dah lah istilah dah kita, sebab jawapan dia tetap satu kan. Okay, so either you remove, you tak perlu salin ataupun you nak terus slash macam ni pun dah boleh, tak ada masalah Kalau you slash macam ni kita dah faham lah, this one is equal to 1. Right, so it's up to you, you nak write bawah ni pun boleh. Okay, and then we have a bar plus bc. So now kita nak tinggalkan jawapan kat sini ke ataupun kita boleh kembangkan lagi? Okay, so doesn't matter lah, kat sini pun kita dah boleh stop. Okay, and then a bar plus bc, kita dah boleh stop kat sini lah. Ataupun kalau kita nak kembangkan ikut rules 10 tadi pun boleh. Okay, so doesn't matter lah. Boleh faham
Alright, so example B. So this is the example B. We need to simplify this one. So agak-agak apa yang kita boleh buat kat sini sekarang ni? Agak-agak lah. Apa yang kita boleh buat? Okay, kalau kita nak remove, kita nak remove yang first one ni ke? Ataupun kita nak try factorkan dulu. Sebab kita nampak ada benda yang macam boleh digunakan kan. So we have something kat sini. So okay, ataupun kita nak buang A plus A tadi. Okay, so agak-agak nak buat apa? So you kena pandai sikit lah untuk gunakan rules yang sedia ada. Alright, so I think mungkin apa yang kita nak buat, kita fokus dekat sini lah, sebab kita ada A bar and B. Okay, so apa kita boleh buat? Kita boleh buat factorize, right? Okay, so kalau kita refer dekat sini, Y equals to A. Jadi awak kena pandai-pandai pilih apa yang kita nak buat. Adakah kita nak factorize dahulu ataupun tak lah. So depends kepada Allah Akbar. Okay, Y equals to A plus A B plus A B C. So dot tu kalau you tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so apa yang kita buat, saya akan factorizekan dahulu. So saya akan factorize these two sebab bila saya factorize, apa yang akan berlaku? Saya akan dapat 1 plus C. Betul? Okay, A dot B dalam kurungan 1 plus C. Jadi 1 plus C ni apa yang boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh simplify lah kepada 1. Betul tak? So kalau ikut, kita dah boleh hapuskan kan? Sebab jawapan dia tetapkan 1. Right? So that's why kita akan dapatlah A plus A bar dot B. Okay? So adakah kita nak stop dekat situ? Kalau kita stop, dia habis ke tak habis? It's not fully simplified. So we can apply rules 10 pula. Kalau kita apply rules 10, kita akan dapat A plus A minus. Betul? And then kita dapat A plus A minus. Okay. A plus B. Betul? So yang ni semua we can simplify. Okay, ingat balik rules 10. Sebab tu rules 10 ni penting rules ni. Nampak? So saya padam dulu lah di sini. Okay. Sebab tu rules dekat sini sangat penting. Right? So kalau kita nampak dekat sini pun kita dah boleh faham dah. Okay. So the answers will be A plus B. Siapa tak faham these two? Okay tak? Kalau tak faham, you can ask the question. You can unmute and ask question. Sebab I think kita kena play around lah benda ni, kena buat. Okay, awak kena try and error. Awak kena try tulis. Kalau awak just tengok saja kan, nanti awak kena try lah to write back this expressions. Okay. Sebab sekarang ni kita dah ada nota, senang. You nampak kan? Tapi you kena try dulu. So nanti baru macam you akan fikir lah, oh, sometimes dia akan menyebabkan kita macam nak buat yang mana dulu So maybe you can have a difference punya approach, tapi at the end the answers will be same lah. Okay, doesn't matter as long as you can simplify sampai habis. Alright. Okay, next is example 3. We have the question something like this. Proof left equals to the right. Jadi apa dia nak? Dia nak kita provekan this expressions is equals to the left expression is equal to the right expression. Daripada yang kiri kepada yang kanan. Okay, jadi kita nak buat yang mana? Kita nak buat yang ni ke nak buat yang ni? So kena buat yang belah kiri ni lah. Right, so you kena ambil yang this one. Okay, you provekan yang this one. Bila you simplify, akan dapat this one. Boleh Alright. So kita tengok kalau kita buat apa yang kita akan dapat lah. Okay, so kita akan simplify yang this one.
Okay, kita akan simplify yang ni. So apa yang kita boleh buat agak-agak daripada pemerhatian apa yang kita nampak kat sini, apa yang kita boleh buat? Okay, awak boleh buat factorize, betul? So we have A bar, B bar, C bar plus A bar, B bar. So kalau awak tarik keluar A bar dengan B bar, kita factorkan dia dan kita akan dapat C bar. So kita akan dapat ni lah, C plus C. Okay, then yang di semua kita tahu kalau C plus C, of course dia akan dapat 1 kan. So that's why kita dah simplify yang this one. So tinggal lah these expressions. Betul? So maksud kita dah simplify sedikit. Okay, so now dekat sini apa kita nampak? Apa kita nampak dekat sini? Kita boleh masih lagi boleh factor kan? So kita boleh tarik keluar B bar, betul? So bila kita tarik keluar B bar, tinggallah A plus AC bar. Right? Jadi dekat sini kita nak apply rules mana? Betul? So kita akan dapatlah A bar plus A bar plus C. So yang ni kita boleh masukkan lah. So that's why kita boleh matikan yang this one. Tinggal lah ini B bar. Okay, tinggal lah this one. So apa kita kena buat sekarang ni adalah kita kena kembangkan. So bila kita kembangkan, kita akan dapat lah these answers. Kita kembangkan lah. Dan juga dapat AB plus BC. Siapa tak faham di slide? Yang this one. So dia akan proof lah dengan yang atas. Jawapan yang atas. Boleh faham ni? You all budak maths. Still lagi strong kan? Boleh faham? Faham, sir. Faham, sir. That's why I mentions that rules 10 and rules 11 tu sangat-sangat penting. So fahamkan yang tu, then insyaAllah you boleh buat lah yang lain. Alright. So can we move to the next slide? Okay. Yang this one we have SOP and POS, sum of product and product of sum. So dia ada dekat next punya slide later on. So yang this one dia cuma nak tunjuk lah kalau kita buat SOP and POS expressions. Okay, for example for OR gates, dia akan tunjuk so bila kita buat these two statements SOP and POS, okay, kita akan dapat dia punya jawapan lah sama. Kita boleh provekan lah SOP is equal to POS. Statement ni statement kat sini kena faham So nanti kita akan tengok macam mana kita nak buat SOP and macam mana kita nak buat, kita nak create statement SOP, sum of product and product of sum. So at this moment you faham kalau SOP and POS ni bila you buat statement tu, kalau you buat SOP statement and also you buat POS statement, then kalau you buat simplification, you will get the simplifications lah. Nampak? Dia akan dapat benda yang sama. Okay, so kalau kita nak prove kan adakah SOP dengan POS ni sama, then we can prove. Okay, for example we have SOP, dia panjang sikit lah SOP tu. Okay, sebab dia ada kriteria yang dia akan ambil lah. Alright, so dalam truth table tu nanti kita akan tengok so kalau SOP ni dia akan tengok kepada truth table, dia akan refer kepada bahagian output 1. Okay, kalau POS dia akan refer kepada output 0. That's why you nampak lah variables tu. Okay, so kalau kita nak prove kan, as you can see that we have this value. Jadi apa yang kita boleh ambil adalah contoh yang pertama ni adalah dia faktorkan yang sebelah sini. Dia settlekan bahagian sini dulu. So dia buat factorize. So dapatlah A. Yang ni kan. So dapatlah A, B bar plus B. So yang B bar plus B ni dia boleh masukkan. So dia masukkan. Tinggallah this statement. Okay, A bar dot B plus A. So yang ni apa kita buat? Kita akan apply rules 10. So bila kita apply rules 10, kita akan dapat A plus A bar and then A plus B.
So ini boleh masukkan, that's why dapatlah A plus B. Alright. So ini tak ada apa. Maksudnya kat sini kalau awak faham nanti, awak dah faham kat sini statement ni. So SOP is equal to POS. So awak boleh proofkan the expression. Some of the questions mungkin dia akan keluar, dia akan bagi truth table, dia akan minta awak buat SOP statement, POS statement, and then dia minta awak proofkan this statement equivalence. Alright. So nanti kena fahamkan lah macam mana kita nak create SOP and POS statement. Okay, so next let's move into the De Morgan's theorem. So ada dua teorem untuk De Morgan's. So kalau baca dekat sini, mentions that the theorem number 1 says that the complement of two or more variables n is equivalent to the OR of the complements of the individual. Okay, so dia ada dua theorem lah. Kalau awak tengok theorem yang kedua pula, dia akan bagi tahu kalau kita ada satu complement, okay, the complement of two or more variables yang OR, so bila kita pecahkan, dia akan menjadi n kepada individuals variable. So kat sini dalam De Morgan theorem ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak pecahkan dia punya inversions complement tu. Contoh macam AB ni, border meliputi A and B. Jadi kita nak pecahkan kepada singles ataupun individual variable. Kita nak A tu ada bar, B tu pun ada bar daripada satu ini. So apa kita kena buat? Kita kena pecahkan lah. So kalau kita tengok kat sini, A and B, kat sini dia N. So bila kita nak pecahkan kepada individu, so dia akan jadi A plus B. Okay, bar ni lah. So kita pecahkan bar. So teorem Morgan ni sebenarnya dia nak pecahkan bar tu. Okay, bila kita share the bar A and B, kalau N kita share bar tu untuk dua variables, dan bila kita nak pecahkan kepada single variables, N will be convert to the OR. Okay, so kalau yang bawah ni, theorem number 2, A plus B, share, kalau awak nak pecahkan yang ni, convert A kepada N. Jelas and then pecahkan bar. Siapa tak faham these two theorems? Penting, yang ni penting. Dua ni penting. Jelas? Jelas, sir. Alright, so jelas. Move to the next. Okay, so De Morgan theorem. So kita nak prove for example number 1, prove that, okay, statement ni is equal to this statement. Jadi apa kita nak kena buat? So mungkin kat sini kita akan pecahkan lah. So bila kita pecahkan yang tadi ni, A, B pecah, so dia akan dapatlah A plus B bar. So something like this. Okay, and then kita ada NB. So ini kita pecahkan lah. Right, setakat ni boleh. So dekat sini apa kita buat? Dia akan kembangkan. Okay, sebab dia nak matikan yang B dengan B bar ni. Alright, and then dikembangkan lah. Okay, so dapatlah yang ni kalau kita kembang kita akan dapat AB, okay, plus B bar. Okay, so yang ni kita tahu kalau B dengan B bar ni, maksud dia salah satu input akan jadi 0, betul tak? Kan? Salah satu input akan jadi 0. Jadi kalau N ada input 0, dia punya output akan jadi 0. That's why we nampak 0. Dia letak yang ni, dia matikan dan dia letak sebagai 0 lah. So kosong. Okay, so dapatlah this, tinggal yang A bar and B. Okay, so dapatlah this answers. Okay, question number 2. Dia suruh proof in this one. Okay, proof yang ni. So apa kita boleh buat kat sini adalah kita boleh pecahkan bar. Okay, kita boleh pecahkan bar tu lah. So persoalan ni kita nak pecah dekat mana? Okay, kita nak pecah yang AB ke, atau kita nak pecah yang B plus C? Okay, so yang dalam kes ni dia pecah pada dua-dua lah. Kan, yang ni kan dia pecah. Alright, so dia pecah ke mana? Ke this one lah. Yang second, yang ni.
Betul, dia pecah ke sini. Boleh So AB and B plus C. So AB ni pecah kepada A plus B. Okay, and then ada ni N. Kemudian B plus C ni goes to B C. Macam tu. Okay. So apa yang dia buat sekarang ni? Kita akan buat expansion. Okay, betul tak? Jadi kita akan dapat. So kalau boleh bila kita nak tulis tu, kita tulis A kat depan lah. Kita tulis ikut alphabets. Okay. So kita tengok A bar and B C. So kita akan dapat lah A bar B C. Okay. Kemudian plus. And second one is B bar C. Alright. So yang ni kita boleh simplify, betul tak? Kalau B bar and B bar macam ni. Kalau B bar macam ni, apa yang kita akan dapat? Kita boleh simplify kepada satu je. Sebab apa? Kalau input dia kosong, contoh yang satu lagi pendapat kosong lah. So kosong and kosong, kita tetap akan dapat diri sendiri. Faham Maksud dia kat sini, diri sendiri and dengan diri sendiri, of course you akan dapat diri sendiri. Kalau diri sendiri tu 1 and 1, then akan dapat 1 lah. Kalau 0 and 0, then we will get 0. So that's why kita boleh simplify kepada 1B sahaja. Okay, so that's why dia simplify kepada 1B. Nampak And then this one. So kat sini apa kita buat? Kita faktorkan C, betul? Okay. So dekat sini kita boleh factor. Tarik keluar C ni. Okay. So becomes C lah. A plus 1. Okay. Kemudian yang ni kita boleh matikan. Tinggallah jawapan ni. Siapa tak faham? You all kena try and error lah. Okay. So A bar C bar plus B C. Yang ni ada C bar saya start tulis. So bila kita factorizekan dia. Okay. Okay, ni saya ni So dia factorkan B saya ingat saya tak perasan tadi. So dia factorkan, sebenarnya dia factorkan B and C lah. Okay. So kita faktorkan B and C, then we get BC equals to A bar plus 1. So matikan, dapatlah BC. Okay. Example 3. Kita nak proofkan this one. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan apply di Morgan theorem because of kita ada dua bar. Nampak tak inverse kat atas ni, bar yang panjang dan bar yang pendek. Penting bar yang panjang dan bar yang pendek. So for this example, what we can do is we can break the outermost bar. So kita akan pecahkan lah bar yang dekat paling atas. Okay. Yang paling luar lah. So bila kita nak pecahkan bar yang paling luar tu, so dalam kes ni dia akan pecahkan kat sini. Okay, so that's why kita dianggap ni satu individu dan ini satu individu lah. Okay, ini satu individu. Okay, that's why you nampak bila dia pecahkan bar tu, jadilah this one. Okay, kalau kuning lah. Siapa tak faham kat sini? Yang dia pecah ni. Bahagian dia pecah bar ni. Then baru kita akan pecah yang ini pula. Pecahkan yang this one. And then sekarang ni kita nak pecahkan yang tengah ni. So maksudnya bila kita nak pecahkan bar ni, kita kena tengok kita nak pecah tu dekat bahagian mana. So dalam first example ni, okay, the first example ni sebenarnya kita ada 3. Betul, kita ada this one, and kita ada plus, kita ada n. Okay, maksudnya kat sini apa yang dia buat adalah dia nak pecahkan yang n ni. Okay, that's why n tu pecah menjadi apa? Ni n tu pecah menjadi plus. Faham So dia pecah kat tengah ni.
So ini satu individu lah. Ini satu individu yang besar. Boleh Kemudian pecah N ni, dipecah N menjadi plus So jadi satu individu. Boleh follow? Okay, next. Yang this one. Yang this one dia nak pecah apa? Dia nak pecah. Kita tengok kita ada A. Betul? So kita ada yang this one. So now, sebabkan dia nak bagi jadi double inverse. Sebabkan double inverse ni, kita boleh matikan lah. Betul? So apa yang dia buat adalah, dia target adalah untuk dia nak pecahkan yang double inverse ni. Dia nak bagi C plus D tu. Dia nak bagi macam ni. Jadi C plus D tu jadi single variables. So what we can do is, kita pecah kat sini lah. Pecah kat sini. So bila kita pecah kat situ, apa yang berlaku? Okay. Yang ni menjadi, daripada N menjadi plus. Okay. That's why dapat lah. So yang ni kita boleh matikan lah. So bila kita matikan, dan kita akan dapat, yang ni dia pecahkan lagi jadi plus. Nampak tak? So dapat lah. This one. So yang ni boleh matikan. So tinggallah A plus B. Okay. So bila dapat jawapan, sepatutnya kalau yang ni kita pecahkan kita akan dapat A bar plus B bar plus C plus D, and then kita ada A bar plus B bar. Tapi kita faham kalau kita buat A bar plus A bar, dan kita boleh simplify menjadi satu lah. So that's why nampak dia simplify. Okay, dia simplify yang ni. Dia simplify yang ni. So that's why dapat jawapan yang ni. Boleh? Faham? Baru 14. Okey tak ni? Senyap je semua. Okay, sir. Okay, so yang ni saya record lah. Saya record, so nanti you all boleh view balik lah. Sebab yang ni you all kena take time So, dia taklah susah. Cuma you all kena do a lot of practice lah. Right? So, kita tengok sedikit sempat tak kalau kita nak cover sikit. I think boleh kot. And then mungkin POS ni saya akan cover dengan kelas lain lah. Okay. Alright, so let's move into the next part. Okay, yang this one dia introduce the universality of and not and not or gates. Okay, so kita panggil sebagai NAND gates and NOR gates. Alright, so NAND gates and NOR gates are universals. It can represent basic gates which are not and OR. So kalau you tengok dekat sini sebab nanti dia akan ada soalan tau. Akan ada soalan yang macam dia nak test the knowledge of the students. So dia minta kita develop circuit. Kita kena lukis circuit hanya menggunakan node, hanya menggunakan gates NAND ataupun NOR. Okay, walaupun expressions tu kita boleh pakai NOT, kita boleh pakai AND dan juga kita boleh pakai OR. Tapi akan ada soalan yang dia minta kita lukis menggunakan NAND ataupun NOR saja. Contohnya macam diagram. As you can see that this diagram. Okay, contoh ni dia minta kita lukis circuit gunakan NOR gate saja. Jadi gate yang kita pakai tu NOR saja. Tak boleh ada AND, tak boleh ada OR ataupun NOT. Okay. So soalan ni akan come up something like this lah. Okay. So kita tengok yang first one, kalau awak nampak these expressions, okay. So y equals to A and A bar. Okay, A and A bar. So kalau awak tengok yang this one, okay, kalau kita nak simplify boleh je kan, dia akan jadi something like this sebenarnya. Okay, so bila kita simplify, sebenarnya apa yang berlaku adalah A bar ni sama dengan NOT lah. Betul tak? Dia sama dengan NOT gate. Jadi awak nampak diagram ni NOT gate. Tapi kalau kita nak lukis menggunakan NAND, kalau nak lukis menggunakan NAND, input dia mesti 2, betul tak? Mesti 2. Okay, so kita akan ada A, kita akan ada B. So kalau kita lukis macam ni,
Apa yang berlaku adalah A, B, macam ni, betul tak? Kan? Ini yang asal, yang biasa. Faham Tapi sekarang ni kita nak jadikan hanya A bar. Macam mana kita nak buat? Jadi input tu mestilah, saya lukis kat sini lah, nak bagi nampak So yang first one none. Lepas tu nanti kita kena tengok no Alright. So awak tengok ni kalau kita ada A, B, output dia akan jadi A, B. Tapi kalau kat sini adalah none, output dia akan jadi apa? Macam ni, betul tak? Sekarang ni tadi kita tahu, yang first one kita tahu kalau A something like this equivalence to A, sebenarnya equivalence to not. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah kita nak kena lukis input satu je tau. So kita akan share input, sedangkan NAND gate dia mesti ada dua input. Jadi bila awak lukis tu A, okay, so apa yang kena buat adalah input yang bawah ni akan naik ke atas. So dia akan bawa A, betul tak? Okay, so atas A, the first input A, the second input pun also A. So kita NAND kan dia, so dia akan jadi A and A bar. Ataupun something input ni. So maksudnya ke NAND ni kita sebenarnya sama dengan not. Boleh faham? Hope boleh faham lah kot. Okay, so the second expressions, Y equals to AB double inverse equals to AB. So kalau awak tengok kalau awak nak menggunakan NOT gate, awak boleh pakai NAND. Jelas Kalau kita nak gantikan NOT gate, kita boleh pakai NAND. Okay, satu ini. Okay, kalau kita nak buat this expressions is equivalent to AND gate. Okay, dia nak bagi tahu lah. Kalau sebenarnya kalau kita gunakan dua kali inverse, dua kali NAND, dia akan jadi AND. Betul lah. Kalau dua kali NAND, dia akan jadi AND lah. Sebab apa? Kalau kita kembangkan kat sini yang ni A, yang ni A. Okay, this one is A, B, betul? So bila inverse, dia akan jadi A, B bar, betul? So dekat sini, input kat sini, input dekat sini akan pergi dua-dua lah, A, B bar. Input yang dekat atas ni dekat bawah. So bila dia pergi, dia akan jadi A, B double lah bar tu. Sebab dia inverse lagi sekali. Boleh? Dia akan jadi panjang lah. Tapi yang ni kita cancel, so tinggal A, B kan. So maksudnya kat sini, kalau kita nak buat NOT, kita pakai NAND. So kalau kita nak gantikan AND punya gates, kita akan pakai dua kali NAND. Jelas? Siapa tak faham slide ni? Dia nak bagi tahu tu je sebenarnya. So kalau nak gantikan NOT, pakai NAND. Nak gantikan AND, pakai dua kali NAND. Boleh? Jelas Kalau nak pakai OR, nak gantikan OR, you akan buat something like this. Okay, so you akan pakai maksudnya kita akan pakai macam ni lah. Yang ni dia bagi expression so kita akan dapat okay, contoh A, B. So akan dapat dah A. Okay, yang ni dia, maksudnya kalau kita buat expression yang panjang, dia akan dapat A, B bar. So yang bawah ni bersama lah. Oh, yang ni saya kena hati-hati sikit Okay, so yang ni A. So kita akan dapat lah A bar, betul? Yang this one is B. So kita akan dapat B bar. So akan dapat A bar and B bar inverse. Boleh So kalau kita buat expression ni,
sebenarnya kalau kita buat kita buat De Morgan theorem tadi, so kita akan pecahkan. Pecah yang tengah ni dia akan jadi plus. Yang ni n ni akan jadi plus. Terpecah kepada single individuals. So that's why dia akan dapat pecah yang ni kat tengah. So akan dapat something like this. So sebenarnya kalau kita cancelkan this one equals to A plus B. Nampak tak? So you boleh gunakan OR. Itulah dia punya expression. Saya tak beritahu. Boleh faham Slide ni cuma nak explain dulu kepada you dari segi NAND and NOR gate. So basically NAND and NOR gates ni kita boleh gantikan NOT and OR. Okay. So kita tengok kepada next slide. Okay, draw y equals to a plus a and b plus c d. Okay, dia bagi kita expression macam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Y sama dengan a macam ni. So macam mana kita nak buat menggunakan NAND gate sahaja? Sedangkan kita ada OR ni. Betul, dalam expression kita ada OR gates, betul? Kan? So dia bagilah kat sini, dia bagi apa? Method how we can use this one. So basically kita kena first step adalah you kena menggunakan double inversions. Okay, you double invert the expression. So tambah dulu macam ni. Y equals to AB plus CD. Bila kita tambah double inverse, kenapa kita nak tambah double inverse? Sebab kita nak pecahkan nanti, nak gunakan De Morgan theorem. So bila kita gunakan De Morgan theorem, kita pecahkan, apa yang akan berlaku? Plus ni akan hilang, betul? Betul tak? Plus akan hilang menjadi n. So tujuan kita adalah bila kita nak draw this expression, the original expression have the OR gates. So bila kita nak pecahkan nanti, kita kena hilangkan OR gates. So apa kita kena buat? Kita kena hilangkan dia dan menjadikan dia dalam bentuk n. Kena jadikan n lah. So daripada OR ni kita kena pecah menjadi n. So how we can do that is basically we can use a double invert. Kenapa nak kena pakai double invert? Ada jawapan? Kenapa nak kena gunakan dua invert? Tak boleh kan pakai satu je? Y equals to AB plus CD. Kalau pakai satu, apa yang berlaku? Kalau pakai satu saja inversions, apa yang berlaku agak-agak? Kalau pakai satu inversions, then the expressions is not right anymore. Sebab dia dah menjadi satu salah. Sepatutnya Y tu akan dapat satu value, tapi contoh kalau Y tu sepatutnya originally sepatutnya dapat input 0. Tapi bila awak letak satu sahaja inversions, Y ni dah berubah. Dia akan jadi 1, betul? Y is not 0 anymore. So Y tu akan menjadi 1. Faham So that's why awak kena letak dua inversion. Kalau dia convert the first bar, second bar dia akan dapat balik jawapan yang asal. So means that double inversion ni tak ada maksud apa-apa pun. Maksudnya tak mengubah. Bukan tak ada maksud, dia tak mengubah the original punya expressions. Boleh faham Tapi kita kena pakai double inverse sebab kita nak apply De Morgan theorems yang mana kita nak hilangkan plus ni. Sebab kita nak pakai NAND gate. Gate N kan? Nampak? So kita tak boleh pada OR. Jadi kita nak hilangkan yang this one. Kita kena pakai De Morgan theorems. Okay? Jadi boleh faham yang first ni. Lepas tu apa kita buat? Kita pecahkan dekat tengah ni. So bila kita pecahkan dekat tengah, so yang this one dia pecahkan yang ni lah, yang bukan yang paling atas So dia akan apply to the bottom inversions bar untuk eliminate. Dia pecahkan yang dekat bawah ni. Okay, dia pecah yang bawah. So dapatlah Y equals to AB CD. Okay, dia pecah yang ni. Di atas tu dia tinggal. So bila kita nak lukis diagram, dah okay. Sebab kita dah ada NAND gates. And then kita dah ada invert. So tengok yang first one ni. Nak lukis yang first one AB So kita ada A, kita ada B. So kalau you pakai yang first one, so kat sini you akan dapat A, B. Betul? Kemudian CD, boleh lukis kat bawah CD. So you will get the CD. Kemudian this output, main kat sini. None kan lagi sekali. So you will get AB
CD inverse. Alright, boleh? Siapa tak faham? Any questions? Can I move to the next slide? The last slide lah. Sebab masa pun dah habis. Alright, so the last slide, I think yang this one I cover dengan kelas lain. So yang ni kita fokus kepada last one. Alright, so draw. Now they give us the expression A plus B, C plus D. Okay, so ingat kita ada N kat tengah-tengah. Betul? So kita punya aims adalah untuk kita remove the N punya gate. Sebab sekarang dia nak kita lukis menggunakan NOR gates. Untuk guna NOR gates sahaja. Okay, so our aim is to remove the AND gates kat situ kan. So what we can do is, as usual, you need to use a double invert the expression. So you pecahkan, target you dah nak pecahkan yang ni menjadi plus. So when you use the double inverts, okay, nanti bila you nak pecah, nanti pecah kat tengah ni. Okay, so bila kita pecah kat tengah tu, plus, okay, N akan menjadi plus. Boleh saya nak buat macam O pula kan. Okay, N ni akan pecah menjadi plus. Okay, so dapatlah this expressions. Okay, jadi kalau kita buat dekat sini A, contoh kat sini je lah senang sikit. Y equals to A, okay, kita sambung kat bawah ni lah Okay, kita akan tambah double inverse. Okay, so kita target nak pecahkan this one. So that's why akan jadi plus A plus B individual inversions, and then C plus D individual inversions, and then kita akan ada bomb macam ni lah. So bila kita nak lukis, kita dah boleh lukis because of semua sekarang ni ada OR gates. Okay, so kita boleh gunakan NOR gates lah untuk kita lukis. Jadi yang first one kita akan lukis A plus B. Jadi A, B. Okay, kena buat bulat kat tengah sini Then we get A plus B inverse. Okay, and then C and D, C, D. C plus D inverse. Okay, then output ni so kita akan dapat lah kat sini A plus, kita akan dapat lah A plus B inverse. Okay, plus C plus D inverse, and then inverse lagi sekali dekat sini Alright, so until now apa yang tak faham? Ada soalan tak for this one? Any questions you want to ask about this operations? So kita belajar tentang simplifications and also universality of NAND and NOR gates. Okay, ada apa yang tak faham? Okay, semua okay? Senyap je? Okay, sir. Alright, so I think dah pukul 9.50 So I think I can stop dekat sini. Alright, I suggest stop the recording.